secara langsung kita adalah salah seorang pemilik syarikat tersebut. So kita boleh beli saham dalam jumlah kecil ataupun dalam jumlah besar bergantung pada wang yang kita ada lah. Okay. Saham biasanya didagangkan di Bursa Malaysia di mana setiap individu ataupun syarikat boleh jual dan beli saham dari pelbagai jenis syarikat. Okay. So minimum pembelian saham ialah satu lot bersamaan dengan 100 unit. Okay. Ini just introduction apa itu saham ya. Okay. Saya percaya semua pernah lihat kedai ni, Family Mart ni. Saya sebenarnya bukan nak cerita pasal kedai ni. Saya cuma nak apa orang kata, nak tunjukkan contoh saham yang didagangkan di Bursa Malaysia dan juga performance saham tersebut. Di sebelah ni ya. Okey, ini contoh satu, QR Resources. Saham ni adalah saham patuh syariah. Okey. Dan ini pula okey. Yang ini pula contoh kedua, Nestle. Okey, saya percaya semua orang pernah nampak barangan ini di supermarket. Okey, dan semuanya pasti pernah menggunakannya, especially Maggi. Semua orang makan Maggi kan. Okey, ini adalah performance syarikat Nestle, barang produk Nestle di Malaysia ya. Ini keadaan saham dia pada 2017 actually, lepas saham Nestle di listkan sebagai antara 30 kaunter di KLCI. Seterusnya harga saham tu terus melonjak naik ya. Okey. Sekarang kita pergi apa tu pelaburan saham patuh syariah. Okey. Okey, apa itu pelaburan saham patuh syariah? Okey. Pelaburan patuh syariah merupakan aktiviti yang dilakukan berlandaskan syariah di mana terdapat 4 perkara penting yang perlu dihindari seperti faedah atau riba, ketidakpastian atau gara, maisir atau perjudian dan semua aktiviti yang tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Okey, yang ini pula, slide ni pula adalah saham-saham yang didagangkan di Bursa Malaysia ya. Ada yang patuh syariah dan ada juga yang tak patuh syariah. Okey, macam mana saham tu boleh jadi patuh syariah? Okey, Suruhanjaya Security atau Securities Commission adalah badan yang bertanggungjawab untuk bagi status syariah ni. Okey, jadi mereka lah yang buat screening ke atas semua syarikat-syarikat yang nak apply status patuh syariah. Okey, pertama masa dia nak buat screening tu, Securities Commission dia akan buat test. Okey, ada 4 test yang dilakukan ke atas setiap syarikat yang nak apply patuh syariah. Pertama, SC dia nak tahu apa core business company tu, perniagaan utama syarikat tu. Okey, yang kedua, SC dia nak tahu apa dia punya side business, maksudnya perniagaan sampingan syarikat tu. Okey, ketiga, SC nak tahu status keuangan syarikat, kat mana duit tu dilaburkan, duit-duit dari syarikat tu dilaburkan, ke tempat syariah ke, kat tempat syariah yang tak syariah ke. Okey. Dan yang keempat pula, dia nak tengok imej syarikat tu. Imej syarikat ni dia perlu baik dan dari sudut Islam. Jika satu-satu syarikat yang nak apply patuh syariah mendapati semua test-test ni, dia pass semua test-test ni, baru dia orang boleh dapat status patuh syariah. Okey, kenapa saya tunjukkan Malaysia Airlines sebelah Malaysia Airlines System sebagai tidak patuh syariah? Okey. Malaysia Airlines System pernah di list tersenarai di Bursa Malaysia satu ketika dulu. Okey, tapi sekarang dah terkeluar dari senarai ya. Jadi, kenapa Malaysia Airlines System tidak patuh syariah? Kerana okey, Malaysia Airlines System bisnes utama dia penerbangan. Okey. Betul, syariah. Bila side business dia dekat dalam kapal, dia ada jual perfume, jam dan sebagainya. Okey, masih lagi patuh syariah. Sumber keuangan dia pun mematuhi syarat-syarat untuk patuh syariah. Tapi image dia yang serve minuman keras ni lah yang buatkan dia fail test untuk image untuk dapatkan status patuh syariah. Sebab tu Malaysia Airlines System tak patuh syariah.
Okey, bagi Hibiscus Petroleum yang patuh syariah ni pula, okey, kita tengok bisnes dia apa, kegiatan utama dia apa, kegiatan sampingan dia, semuanya adalah patuh syariah. Sebab itu bila image dia jual minyak. Jadi dari sudut Islam jual minyak ni okey, bagus. Jadi sebab tu bila 4 kriteria ni dia dah test, semuanya mendapati ciri-ciri yang untuk patuh syariah, barulah status syariah tu dikeluarkan oleh Securities Commission untuk syarikat-syarikat yang apply. Okay, so saya harap semua faham ya macam mana sesuatu syarikat tu boleh dapat status patuh syariah dan kenapa sesuatu syarikat tu dia tak dapat status patuh syariah. Maksudnya dia tidak patuh syariah. Okay? Okay. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk di Bursa Malaysia kita ada 900 saham yang tersenarai ya. 697 saham adalah patuh syariah, manakala 203 saham adalah tidak patuh syariah. Okay, ini adalah berdasarkan pengumuman dari Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security SAC pada 29 Mei 2020. So sebenarnya saham yang tersenarai di Bursa Malaysia adalah banyak yang patuh syariah. Jadi tak perlu bimbang kalau nak beli saham tu. Okay? Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak identify saham yang patuh syariah. Okay. Okay, yang ini pula. Okay. Saya nak tunjukkan yang hijau ni adalah indeks FBM Hijrah Syariah. Okey, yang biru pula adalah indeks FBM KLCI, Kuala Lumpur Composite Index. Okey. Kalau kita nak tahu saham tu naik ke tak, kita tak boleh nak nilai dari satu saham. Jadi dalam indeks ni ada 30 kaunter yang dalam indeks KLCI ni ada 30 kaunter yang mewakili based on dia punya pasaran modal ataupun capital market capitalization. Okey. Yang hijau ni pula kita dia represent 30 kaunter yang patuh syariah yang traded yang tersenarai di Bursa Malaysia. So indeks yang FBM Hijrah ni lagi banyak, lagi tinggi. Dia punya prestasi saham syarikat-syarikat yang patuh syariah ni lebih tinggi jika dibandingkan dengan FBM KLCI. FBM KLCI ni pun 30 kaunter juga, tapi FBM KLCI ni adalah combination ada yang patuh syariah dan ada yang tak patuh syariah. Tapi yang hijau, Hijrah ni semuanya patuh syariah. Okey. Boleh tengok, nampak kan? Dia punya indeks pada Jun 2020, FBM KLCI, dia punya bacaan indeks dia 1,500, manakala Hijrah Syariah pula 13,835 dia punya bacaan indeks. Okay? Indeks ni nak menentukan, maksudnya dia tunjukkan 30 kaunter tu, dia punya performance of syarikat dia. Company tu punya performance. Okay? Okey ya, boleh. Alright, sekarang ni kita pergi pula pada Okey. Dengan membuka akaun pelaburan saham Islamik di RHB Investment Bank, pelanggan berpeluang melabur secara end-to-end patuh syariah. Okey. Maksudnya pelanggan bukan saja dapat membeli saham patuh syariah di RHB Investment Bank, malah semua aktiviti perdagangan, depository, clearing dan settlement juga adalah patuh syariah kerana ia dilakukan secara berasingan dan tidak bercampur dengan pelaburan konvensional. Yang ini adalah Bursa Malaysia I. Bursa Malaysia I hanya menguruskan semua pelaburan patuh syariah sahaja. Okey. Jadi maksudnya daripada investor pergi ke broker pun Islam yang patuh syariah Islamik punya, lepas tu syariah compliant, dia beli syariah compliant punya stocks. Okey, lepas tu semua proses-proses ni semua adalah patuh syariah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu bimbang kalau dah beli stok tu, kita dah beli stok patuh syariah, maksudnya segala proses tu end to end adalah patuh syariah.
Okay. Alright, kita pergi slide seterusnya ya. Okay, dekat Bursa Malaysia selain saham, dia ada juga REITs. REITs tu Real Estate Investment Trust. Okay, basically untuk bangunan, kilang, shopping complex ya. Ini antara REITs punya business. Okay, dia ada yang patuh syariah, dia ada 18, 4 antaranya adalah patuh syariah. Okay. Ada ETF. ETF ni exchange traded fund. Ini macam investment fund lah yang traded dekat bursa. Daripada 18 ETF, 6 actually adalah patuh syariah. Okay, lagi satu yang last kali ni ETBS. ETBS exchange traded bond and sukuk. Semua exchange traded bond and sukuk yang didagangkan di bursa Malaysia adalah patuh syariah. Okay, right. Seterusnya, okay, kita akan masuk pada poin ketiga kita, akaun pelaburan saham Islamik RHB Investment Bank. Okay. Okay, di RHB Investment Bank, kami menawarkan 3 jenis akaun pelaburan saham Islamik. Akaun tunai atau cash upfront. Jadi, maksudnya, klien dia buka akaun, lepas tu dia masukkan cash. Lepas tu klien bolehlah beli saham. Dan lepas beli saham dia boleh pick up pada T+2. T+2 sebab ini adalah cash settlement cycle daripada Bursa Malaysia. Bila kita beli kita kena pick up. Okey. Ini kalau gunakan akaun pelaburan tunai. Okey, ataupun kita panggil cash upfront account. Alright. Yang kedua kita ada akaun pelaburan bercagar atau cita. Okay, pelaburan akaun bercagar ni maksudnya klien dia beli saham secara hutang atau ada lagi satu word ramai orang juga gunakan perkataan kontra. Okay, so dekat kita pun ada juga akaun ni. Lagi satu akaun bercagar ni kita perlukan klien masukkan dia secara hutang lah maksudnya. Okay. Yang ketiga, kita ada akaun pembiayaan margin. Okay, akaun pembiayaan margin ni maksudnya klien buat pinjaman dengan RHB Investment Bank untuk beli saham. Yang ini saya akan ceritakan lebih lanjut selepas ni. Okay, sekarang yang kita tengok yang akaun tunai dengan akaun yang cita ni je lah. Okay, semua yang pemilihan akaun adalah mengikut kesesuaian dan pengurusan risiko setiap individu. Okay, jadi kita kena tahu kita punya risiko, case risiko kita dekat mana. Kita nak yang beli secara tunai ke ataupun kita nak beli secara hutang ke ataupun kita nak buat pinjaman ke. Jadi masing-masing tu ikut kesesuaian masing-masing punya pengurusan risiko. Okey, yang ini pula ni tadi saya ada mention pasal kontra kan. Jadi macam ni, saya nak tunjukkan ya. Klien dia beli saham dekat sinilah 6 hari bulan Julai ni, hari Isnin ya. Ni T0 kan. Okey, dia beli saham dekat sini, lepas tu dia tunggulah harga tu naik. Okey. Kalau dia puas hati dengan harga tu, nanti T+1 ni dia tunggu harga naik lagi T+2. Okey. Kalau ikutkan bursa punya settlement cycle, bila T+2 kita kena pick up saham tu. Jadi klien ni kalau dia puas hati dengan harga pada T+2 ni, lagi dia jual lah saham dia dekat hari tu. Okey. Kalau misalnya ada profit, maksudnya ada keuntungan lepas dia jual saham tu, okey, dia cuma bayar bila dia dah jual saham tu, artinya dia dah close dia punya position lah. Sebab apa? Mula-mula dia beli saham, lepas tu dia jual saham. Jadi artinya dah satu transaction tu dah complete. Okey. Jadi klien kalau dia untung, klien surely happy lah sebab dia cuma bayar brokerage saja. Itu yang dimaksudkan dia beli secara hutang. Okey. Okey, kalau sekiranya klien tu, okey, contoh yang sama, klien tu beli harga saham, beli saham dekat sini, tapi sampai T2
dia tunggu harga tak naik-naik juga. Lepas tu dia tunggu lagi sampai T3. T3 ni 9 Julai jadi hari yang T3 ni, klien apa pun dia kena jual juga saham dia. Kalau dia tak jual, bank yang akan jualkan on client's behalf. Okay. Kalau sekiranya harga jualan tadi rendah dari harga belian saham tadi, klien ni rugilah kan. Dan akhirnya klien dia kena bayar jumlah kerugian tadi tu, yang losses yang dia buat tu sebab beli saham harga tinggi daripada harga jual. Okay. Dan dia ditambah pula dia kena bayar brokerage. Itu yang selalu orang kata kontra, kontra tu, inilah dia maksudnya. Dia tak ada keluarkan apa-apa modal pun untuk beli saham tu. Dia cuma beli aja, lepas tu dia jual dalam masa yang ditentukan ni lah, maksudnya daripada T0 sampai T3 ni. Okay. Jadi saya harap tuan-tuan faham ya apa maksud yang pembelian secara hutang ya, ataupun kontra. Okey. Okey ya. Okey, slide seterusnya. Okey, untuk pengetahuan semua, kontra ataupun pembelian secara what do you call that, hutang dibenarkan oleh Majlis Penasihat Syariah Securities Commission ya. Dia dianggap berlaku pengambilan tidak zahir antara pihak penghutang dan pemiutang. Pada saham berjaya dibeli, hak pemilikan telah berpindah. So dari sudut ini, Majlis Penasihat Syariah Securities Commission dah buat keputusan yang kontra adalah dibenarkan. Okay? Dalam pelaburan yang patuh syariah. Okay. Next slide. Saya akan tunjukkan macam mana nak buka akaun saham Islamic pelaburan dengan RHB Investment Bank. Okey, untuk pengetahuan semua, kita ada 37 cawangan seluruh Malaysia dan 13 shares trading center untuk RHB Investment Bank ya. Wakil niaga ataupun dealers dan remisiers kita ada lebih kurang 1,000 orang. Okey, dan pelabur juga boleh dapatkan khidmat nasihat dari wakil niaga. Selain daripada itu, kita RHB Research juga sediakan research report secara harian untuk kegunaan pelabur-pelabur yang membuka akaun dengan RHB Investment Bank. Okay, dan di RHB Investment Bank juga pelabur-pelabur boleh melabur secara atas talian atau online dan juga offline. Okay. So senang je nak buka akaun. Kalau sekiranya tuan-tuan yang masih belum ada akaun, apa yang perlu dibuat, tuan-tuan kunjungi sekarang ni dah ada dekat Keluang kan, just jumpa Mr. Wong, cakap kat dia nak buka akaun. Okay, lepas tu isi borang pembukaan akaun tu, sertakan dokumen salinan IC dan bank statement dan what not, dia kena check dengan Wong ya. Lepas tu kita ada proses dan pengesahan pembukaan akaun. Lepas dah siap semua proses pengesahan ni, tuan-tuan boleh mula berdagang, mula berlabur dengan RHB Investment Bank. Okey, macam tu saja nak buka akaun, tak susah. Okay, cuma sediakan IC dan bank statement ataupun payslip. Okey. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan. Okey. Ini RHB Investment Bank punya platform online trading atau kita panggil RHB Trade Smart. Okay, setiap pelanggan yang dah sign up, dah buka account, pelanggan dia boleh opt untuk trade online ataupun offline lah. Kalau offline kena call dealers atau remisiers yang dekat branch, tapi kalau online boleh trade sendiri. Okay, client, okay. Okay, klien basically boleh buka online trading tadi tu, Trade Smart tu melalui PC ataupun boleh download apps dekat handphone ya. Okay, ni nak tunjukkan. Dekat PC kalau nampak yang O yang kecil ni, itu menandakan saham tersebut adalah patuh syariah. Okay, nampak macam Wata ni kan? Wata ni ada O, dia patuh syariah. Carlsberg definitely lah bukan patuh syariah kan? Sebab tu tak ada O. Okay, ini yang dekat PC, dekat komputer. Whereas yang ini pula, yang sebelah dia pula adalah untuk daripada handphone lah. Kalau nak beli saham
boleh daripada handphone. Ini apps dia. Apps ni pun dari Trade Smart punya apps jugalah. Okay. Dekat sini kalau nak tahu saham tu patuh syariah atau tidak, dia ada tanda S ke atas ni. Okay. Alright. Okay. Okay. Antara kelebihan melabur di RHB Investment Bank adalah pemberian hibah ke atas lebihan tunai di dalam akaun pelanggan berdasarkan keputusan pengurusan semasa. Ya. Okay. Jadi sekiranya ada baki tunai dalam akaun saham tuan-puan dengan kami, sekiranya kita akan bagi hibah dekat baki tunai tu. Okey. Lagi satu, selain tu RHB Investment juga mempunyai sistem kawalan pembelian saham di mana sistem akan menolak ke atas semua transaksi belian saham yang tidak patuh syariah. Okey, ini adalah dua kelebihan sekiranya tuan-tuan melabur dengan RHB Investment Bank. Okey. Okey, sekian untuk pelaburan patuh syariah secara khusus umum untuk bagi pelanggan-pelanggan yang tak mempunyai apa-apa experience dalam trading. Sekarang ni saya akan tunjukkan pula untuk sebelum tu saya nak tanya bagi yang tak ada akaun, yang baru datang, maksudnya pelanggan-pelanggan baru, ada apa-apa ke yang nak tanya? Kalau nak tanya sekarang pun boleh ataupun lepas kita tunjuk yang SMF punya pun boleh juga. Okay. Kalau tak ada, saya akan stop sharing yang ini. Saya akan buka slides yang baru ya. Okay. Okay, ini kita punya presentation. Second presentation kita adalah mengenai share margin financing ataupun akaun pembiayaan margin saham yang Islamik daripada RHB Investment Bank. Okay. Okay, pada pelanggan-pelanggan yang existing client yang dengar RHB Investment Bank, saya pasti yang anda semua pernah dengar apa itu SMF ataupun share margin financing ya. Hari ini saya nak share pula share margin financing Islamik, okay, ataupun lebih kami dikenali sebagai SMFI. Okay. Apa itu SMFI? Okey, untuk pengetahuan semua, SMFI adalah kemudahan fasiliti untuk kita tingkatkan pelaburan dalam pasaran saham. Okey, lepas tu dia boleh tingkatkan tempoh pegangan lebih daripada T+2 macam yang saya tunjuk tadi kan. Settlement cycle di Bursa Malaysia adalah T+2. Maksudnya apa pun kena jual pada T+2 ataupun T+3. Itu dah kena for sale lah. Okay, so kalau kita gunakan SMFI, kita boleh tingkatkan tempoh pegangan tu lah. Maksudnya kita boleh simpan lebih lama lagi saham yang kita beli tu. Okay, yang ketiga, poin yang ketiga adalah dia sebagai SMFI ni sebagai standby facility lah.
Maksud standby facility tu kalau sekiranya ada stok-stok yang bagus, kita dapat news fundamental yang bagus, tapi masa tu kita tak ada cukup cash untuk beli. Jadi itulah kegunaannya SMFI ni. Macam kita punya credit card jugalah. Credit card kita selalunya gunakan bila perlu, bila ada benda perlu, ada sales, baru kita beli kan. Sama juga SMFI ni pun macam tu juga. Bila ada stok yang bagus, yang fundamental yang bagus, baru kita beli. Kita tak beli suka-suka untuk yang orang kata stok-stok yang yang maksudnya trading stock inilah, yang panter stock semua ni. Jadi kita akan beli untuk share margin ni. Saya cadangkan beli stocks yang bagi good dividend. Okay, good stocks maksudnya. Okay, alright. Lagi satu, the last point yang ada dalam SMFI ni adalah facility, kredit ni adalah patuh syariah yang diluluskan oleh penasihat syariah RHB Islamic Bank. Okay, disebabkan point yang last ni, maka kita ada special features dalam SMFI ni. Okay, selain kita boleh cagarkan saham patuh syariah ataupun cash, kita juga boleh cagarkan kita punya simpanan tetap ataupun FD kita. Okey, dalam RHB kita panggil CMDI, Commodity Murabahah Deposit. Okey, tapi sebenarnya benda tu sama aja, FD lah, simpanan tetap. Dan simpanan tetap ni hanya dia boleh klien boleh cagarkan simpanan tetap yang RHB punya FD saja ya. FD daripada bank lain, minta maaf, kita tak boleh terima. Kita cuma terima RHB saja. Okay. Kak Mai. Okay. Bila kita gunakan SMFI ni, alright, kita gunakan SMFI ni bila masa yang sesuai untuk beli saham lah, maksudnya pasaran meningkat. Okay, kita boleh gunakan untuk orang kata nak meningkatkan pelaburan, untuk menambahkan pelaburan kita. Jadi kita boleh gunakan SMFI ni. Okey, bagi risk orang yang mempunyai appetite risk dia yang tinggi, mungkin pada waktu pasaran menurun ni dia boleh belilah lagi banyak stocks tu untuk dia average downkan price dia. Maksudnya dia beli saham pada nilai diskaun. Okay, macam saya katakan tadi, kalau sekiranya kita bergantung pada risk appetite masing-masing lah. Kalau misalnya risk appetite orang yang sederhana, mungkin waktu pasaran menurun ni dia tak beli. Tapi bagi orang yang risk appetite yang tinggi, dia nak average downkan harga dia, maka dia akan beli pada waktu pasaran menurun. Okay, so ada dua masa untuk gunakan untuk beli gunakan SMFI ini, masa harga pasaran naik dan juga pada harga pasaran turun, bergantung kepada individu. Okay, dekat mana nak dapatkan SMFI ni? Of course lah di RHB Investment Bank ya. Dekat RHB Investment Bank, kita ada 3 jenis financing. Okay, 3 jenis SMFI. Kita boleh finance untuk single counter. Okay, ataupun kalau misalnya kalau tuan-puan dah memang ada margin di RHB Investment Bank, pernah dengar perkataan strategic, dia sama aja. Single counter is a strategic. Tapi lagi satu, kita boleh finance multiple counter. Okay, dekat RHB Investment Bank yang konvensional kita panggil klasik. Okay, lepas tu kita boleh finance untuk IPO, untuk pink form lah ya, pink form dengan MITI, dan juga ESOS. Okay, so kita ada 3 jenis SMFI di RHB Investment Bank. Okay, basically kita memenuhi segmen pelanggan yang berlainan berdasarkan objektif pelaburan yang berbeza. Okay, seterusnya kita akan pergi detail SMFI yang multiple counter tadi. Okay, ini adalah ciri-ciri multiple counter punya SMFI. Minimum 3 counter yang kita perlukan untuk kalau sekiranya klien nak apply SMFI dengan kita yang untuk multiple counter, dia kena pledge minimum 3 counter. Okay,
Fasiliti yang minimum adalah 50,000, maksudnya jumlah loan yang nak dipinjam tu minimum 50,000. Okey. Margin of financing, okey, 60%. Okey, daripada tiga harga shares yang dia pledgekan tu, kita boleh bagi financing sebanyak 60%. Okey, had pelaburan, okey, yang ini 2.5 times untuk cash. Kalau misalnya tuan-puan masukkan cash, jadi dapat 2.5 lah, maksudnya 2.5 kali lah. Jadi kalau untuk saham pula, kalau tuan-puan pledgekan saham, cuma dapat 1.5 saham. Okey, dia maksudnya berapa yang kita bagilah untuk had pelaburan. Maksudnya bila nak trade tu, bila dah pledge counter tu semua, nanti kita akan bagi dia punya apa orang kata multiple trading. Okey. Lepas tu inilah satu sebabkan produk ini merupakan produk RHB Islamic Bank. Okey. Jadi pengeluaran tunai dibenarkan dalam SMFI. Maksudnya cash drawdown. Cash drawdown ni pula adalah 0.6 times daripada jumlah cagaran. Okey. Maksudnya ini adalah special features lah daripada SMFI. Di mana kalau tuan-puan dah ada margin financing dengan konvensional, yang ini tak ada dalam konvensional. Okey, dekat SMFI ada. Okey, so kadar keuntungan pula kita charge 5.2% okey setahun. Tapi sekarang ni kita tengah ada kempen. Nanti akan cerita dengan kempen ya. Kempen masa kempen ni kita tengah charge 4.2%. Okey. Dalam Islamik kita panggil kadar keuntungan ya. Okey. Seterusnya kita pergi pula ke ciri-ciri single counter. Untuk pembiayaan single counter ni kita facility loan yang kita nak apply tu minimum dia 100,000. Okey, single counter maksudnya tuan-tuan dan puan-puan hanya pledge satu jenis counter. Kalau katakanlah ada Maybank, just pledge Maybank. Nanti kita akan lepas tu dah pledge Maybank tu, nanti kita akan tengok berapa nilai Maybank tu semualah. Okey, so itu maksudnya single counter. Yang multiple counter tu maksudnya ada banyak counters lah. Kata ada Maybank, ada QL, ada Hibiscus, ada banyak counters. Okey. So yang untuk single counter ni MOF dia margin of financing dia 50%. Okey, had pelaburan yang kita bagi adalah 2 times of you punya tunai kalau sekiranya tuan pledge tunai. Okey, kalau saham kita bagi 1 times. Okey. Lepas tu untuk pengeluaran tunai kita benarkan sebanyak 50% lah, 0.5 daripada cagaran tuan-tuan. Okey, dan kadar keuntungan untuk pembiayaan single counter ni adalah berdasarkan kelulusan daripada pihak pengurusan. Okey. Alright, seterusnya kita pergi pula pada financing untuk IPO, Pink Form, MITI dan ESOS ya. Kita boleh bagi pembiayaan untuk IPO Pink Form dan MITI dan ESOS. Minimum loan yang nak apply adalah 50,000 untuk IPO dan 10,000 untuk ESOS. Okay, margin of financing pula sehingga 85%. Okay, kita boleh bagi up to 85%. Maksudnya 15% tu lagi tuan-puan kena keluarkan duit sendirilah. Kita cuma bagi 85% je. Up to maksudnya sehingga 85%, mungkin lower bergantung pada company ya. Okey. Dan juga bergantung pada kemampuan pembayaran balik. Okey. Counter yang terpilih adalah mengikut kelulusan pihak pengurusan dan kadar keuntungan juga berdasarkan pada pihak pengurusan juga. Okey. Okey, next. Bagaimana kita tingkatkan pulangan pelaburan dengan menggunakan SMFI? Okey. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan contoh. Okey, ni syarikat MISC, Patut Syariah punya counter. Okey,
dengan beli pada contoh dia adalah kita beli saham ni pada katakan 2 Mac 2020, harga dia 7.3 dan kita jual pula pada harga 15 Mei 2020 dengan harga RM8. Kita nak tunjukkan perbezaan kita beli secara cash atau dengan dan juga beli dengan menggunakan SMF, dengan modal RM20,000, apa cara yang terbaik untuk beli saham? Sama ada kita guna cash ataupun kita leverage dengan kita punya cash ataupun saham kita dengan SMFI. Saya akan tunjukkan ya. Ini ada contoh dia. Senario 1, pelanggan ni dia ada RM20,000 cash tadi. Dia maksudnya dia nak beli dengan guna cash saja. RM20,000 tu bahagi dengan harga RM7.30 ni, kita akan dapat 2739 unit. Tapi dalam pembelian saham kita tak pakai 39, kita maksudnya satu lot tu adalah 100 unit. Jadi kita round up kan jadi 2,700 unit lah. 2,700 unit tu bersamaan dengan 27 lot. So 27 lot ni kita kalikan dengan 7.3 ni, harga belian kita adalah 19,710. Bila kita nak jual pula, kita jual dengan harga RM8. So dia punya harga jualan 21,600. So bila beli dengan harga 19,710 dan jual pada 21,600, jadi ada untung kasar sebanyak 1,890. 1,890 ni kalau nak ikutkan dengan modal kita yang 20,000 tadi adalah 9.5% saja. Kalau kita ambil RM20,000 tu, kita pledge, kita cagarkan dekat untuk dapatkan pembiayaan SMFI ni, ini dia punya senario yang sebelah ni, yang warna hijau ni. Macam tadi saya kata kalau kita pledge kita punya cash, kita dapat 2.5 times kan. Jadi kalau 20,000 ni, kita dapat 50,000 lah. Jadi lepas tu dalam 50,000 ni kita nak beli saham yang sama. Dalam 50,000 kita boleh dapat 68 lot ni. Macam mana dapat 68 lot ni? Sama je proses dia. 50,000 bagi 7.3 kita dapat 6,849 unit. Jadi dalam ni satu lot saham adalah 100. Jadi kita boleh beli 68 boleh beli jumlah unit 6,800 unit ataupun 68 lot. Jadi bila kita beli 68 lot ni dengan harga RM7.30, jumlah harga belian kita adalah 49,640 yang ini. Lepas tu bila kita jual pula sama, lot yang sama 68, kita jual dengan harga RM8. Jadi jualan kita adalah 54,400. Jadi dekat sini 54,400 ni, ini kita kalau guna financing ya. Jadi bila kita guna financing, sebenarnya tadi kita dapat cash kita 20,000, tapi had SMFI kita dapat 50,000 sebabkan kita dapat gandaan tadilah 2.5 times tu. Jadi sekarang ni bila buat pinjaman kita kena bayar, adalah kos dia kan. Jadi kos dia yang kadar keuntungan tadi itulah yang 5.2% yang saya cerita tadi. Jadi 30,000 yang financing yang kita loan yang kita buat ni, kita times dengan 5.2%, kita kalikan kalau ikutkan tadi bila beli dengan tempoh beli dengan tempoh jual adalah 75 hari. Jadi kita proratekan dia 75 hari. Kita kos kita untuk pembiayaan 30,000 ni adalah RM320. Jadi bila kita tadi beli 49,000 ni dengan jual 54,400 ni, untung kasar kita adalah 4,760. 4,760 kalau kita tolak kos kita yang 320 ni, kita dapat 4,440. 4,440 ni kalau kita nak bandingkan dengan kita punya pledge, kita punya 20,000 cash tu adalah 22.2%. So
untung kas tingkat kita boleh tingkatkan untung kasar pelaburan kepada 22% untuk aktiviti perdagangan atau pelaburan yang sama dengan SMFI. Maksudnya kalau dekat cash kita cuma dapat 95%, kalau dekat SMFI kita boleh dapat 22.2%. Ini setelah tolak kos yang kadar keuntungan tadi. Okey, saya harap penjelasan saya ni penerangan saya jelas, tapi kalau sekiranya tak faham nanti kita boleh tanya kejap lagi ya. Okey. Okey, kenapa anda perlukan SMFI? Okey. Untuk SMFI ni, okey, pada katakan anda seorang maksudnya SMFI ni untuk orang yang memerlukan cash. Okey, untuk kita boleh buat cash drawdown. Okey. Jadi kita ada saham. Okey. Saham tu kita tak nak jual. Okey. Jadi kita boleh ambil saham tu, kita cagarkan dengan RHB Investment Bank untuk dapatkan untuk kita boleh keluarkan cash drawdown tu yang sebanyak 0.6 times tadi tu. Okey. Senario dia macam ni, kita ada saham, kita cagarkan. Katakan saham tu 200,000. Okey, had pengeluaran yang dibenarkan adalah 0.6, maksudnya 60% lah. Okey. Pengeluaran tunai yang dibenarkan sehingga 120,000. Maksudnya, okey, sekarang ni memanglah ikut technically kita boleh keluarkan 60% daripada 200,000 ni. Tapi jika had kelulusan daripada bank hanya 100,000, tuan-tuan hanya boleh keluarkan cash drawdown tu sebanyak 100,000 sahaja, bukan 120 ya. So itu maksudnya dia sehingga 120,000, itu bergantung pada saham yang dicagarkan. Okey, dan untuk pengetahuan semua hanya marginable counter saja untuk yang syariah patuh saham patuh syariah yang terpilih saja yang boleh digunakan untuk dicagarkan dan kita boleh keluarkan duit daripada SMFI ni. Okey, so pada pelabur-pelabur yang ada saham, dia tak nak jual saham tu tapi dia nak cash, dia perlukan cash, dia nak gunakan instant cash. Dia nak maksudnya ada keperluan. Jadi dia boleh ambil saham dia tu, dia pledgekan, dia cagarkan dan dia boleh keluarkan cash. Okey, ini adalah salah satu features daripada SMFI. Kita boleh keluarkan cash daripada SMFI. Okey, yang kedua pula. Okey, saya nak tunjukkan yang ini pula. Okey, untuk pelabur-pelabur dia ada banyak FDs. Okey. Jadi sekarang ni dia nak beli saham tapi dia cuma ada FD aje. Jadi apa yang dia boleh buat, dia cagarkan FD dia ni dengan dekat kita, dekat RHB Investment Bank, dan kita akan bagi dia limit pelaburan, okey, sebanyak 2.5 times. Sebab apa? FD ini as good as cash lah. Jadi kalau ikutkan cash, kita untuk kategori klasik adalah 2.5 times. Jadi kalau sekiranya FD tu bernilai 100,000 seperti yang saya tunjukkan ni, okey, kalau kali 2.5 adalah 250,000. Okey, ini adalah limit pelaburan yang kita benarkan kepada pelanggan yang dah cagarkan dia punya 100,000 tadi. Okey, so pelanggan boleh melabur, boleh beli saham menggunakan limit yang 250,000 ni. Di samping itu FD dia pun dia boleh terima menikmati all the kelebihan daripada FD dia dalam masa yang sama. Jadi kalau ada FD nak beli saham tak ada cash tapi cuma ada FD, jadi boleh pledgekan FD kita ni untuk dapatkan limit pelaburan untuk beli saham. Okey saya harap boleh faham ya. Jadi SMFI ni pada sesiapa yang perlukan cash pun boleh guna, pada sesiapa yang dia ada FD tapi dia nak beli saham tak ada cash pun boleh juga. Jadi ada kemudahan lah dekat sini, dekat SMFI ni. Okey, macam mana nak memohon SMFI ni? Senang saja.
Okey, yang ini adalah dokumen yang diperlukan untuk apply untuk memohon SMFI, salinan kad pengenalan. Okey, dan kita perlukan bukti pendapatan. Okey, bukti pendapatan pada yang bekerja dan mempunyai payslip, kita perlukan penyata bank 3 bulan yang menunjukkan kemasukan gajinya di situ. Okey. Lepas tu katakan dia dah bagi tu dan kita juga perlukan penyata gaji dia lah, payslip dia untuk 3 bulan terkini. Kalau sekiranya dia tak nak bagi dia punya payslip, dia boleh bagi dia punya BE form. Okey, yang terkini ya. Okey, kalau sekiranya klien tu dia ada penyata CDS, nah dia nak buat sebagai dokumen sokongan pun boleh juga. Okey. Okey, itu untuk yang individu. Untuk yang syarikat, itu adalah yang sebelah ni adalah syarikat punya requirement lah, borang-borang dia, semua all the mandatory documents lah yang kita perlukan untuk syarikat. Okey, untuk pengetahuan semua, information ni adalah ada dalam kita punya term sheet, ya. Nanti boleh tengok the term sheet kita. Okey, ini untuk yang individu yang bekerja. Sekejap Okey. Okey. Okey, bagi pemilik business owner, ada business owner pemilikan tunggal ya, anda boleh sediakan boleh submit registration form ya yang daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia tu yang borang A tu. Itu lepas tu anda boleh sertakan resit pembayaran cukai yang latest, yang terkini dan juga borang B yang terkini sebab business owner dia pakai borang B. Yang pekerja yang salaried staff ni dia pakai BE ya. Okey, ini adalah dokumen yang diperlukan bagi untuk membuka akaun SMFI. Okey. Okey, saya nak cerita sekarang promosi yang sedang kami ada. Okey, kita sekarang ni ada promosi SMFI yang berlangsung dari 1 hari bulan Mac sehingga 31 hari bulan Ogos. Okey. Di sini kadar keuntungan istimewa kalau biasa-biasa punya 5.2, kalau waktu kempen ni kita charge 4.2. Okey, sepanjang tempoh kempen lah dia boleh enjoy lah benda ni. Okey, lepas tu dia dapat rewards point lah. Ni rewards point daripada selalunya kita ada RHB ada rewards point, kita ada bagi rewards point. Okey, lepas tu pulangan tunai stamp duty. Stamp duty ni untuk SMFI, stamp duty adalah bayaran tax pada government. Ini kena bayar. Tapi sebabkan kita buat kempen, kita akan bagi pulangan tunai stamp duty ni berbentuk macam ni. Katakan tuan-puan sign up hari ni dan account dah approve hari ni lah, dah nak start trading hari ni. Jadi jumlah brokerage, jumlah katakan stamp duty tuan-puan kena bayar katakan RM50. Okay? Jadi tuan-puan kena generate brokerage sebanyak RM100, okay, untuk mendapatkan pulangan tunai. Tapi kalau sekiranya stamp duty tuan-puan RM500, artinya kena RM1,000, kena buat kena trade beli saham. Lepas tu generate brokerage tu kena 2 kali daripada stamp duty tu. Lepas tu tempoh tu pula, kalau sekiranya tuan-puan sign up hari ni, tuan-puan diberikan masa selama 6 bulan daripada tarikh hari ni untuk beli dan jual saham untuk generate brokerage yang 2 kali tadi tu. Okay. Okey, lepas tu dalam masa kempen ni semua CDS transfer fee diberi pengecualian. Maksudnya kita akan absorb lah semua transfer fee. Okey. Okey. Ini adalah benda-benda yang maksudnya features yang penting dalam SMFI. Pertama, kita boleh buat cash drawdown ya, kemudahan pengeluaran tunai.
Lepas tu kadar keuntungan kompetitif berbanding pasaran. Okey. Lepas tu kita boleh cagar kita punya fixed deposit kita, simpanan tetap kita, dan had pelaburan yang kita bagi adalah tinggi 60%. Okey, MOF kita 60% untuk klasik. Okey, yang ini pula yang ini had pelaburan ni yang 2.5 tu lah, yang tinggi tu. Yang ini pula MOF kita 85% untuk IPO dan ESOS. Kita boleh finance up to 85% yang ini. Alright, dan kawalan kadar ceiling kita ni, maksudnya dalam produk Islamik, semua produk Islamik yang ada di semua bank, dia ada satu orang kata dia control, risk control. Dia punya rate tu adalah 10.25%. Kalau tuan-puan ada pembiayaan Islamik dengan mana-mana bank, cuba tengok. Memang ada kawalan kadar ceiling itu 10.25. Maksudnya apa sekiranya ada apa-apa berlaku dalam ekonomi kita, maksudnya ekonomi kita tiba-tiba naik bagus ke apa ke, harga yang maksudnya kadar keuntungan yang kita boleh charge kepada klien tu maksimum dia 10.25. Tak boleh lebih daripada tu. Okey, itu maksudnya kawalan kadar ceiling kat sini. Okey. Alright, ini saya nak tunjukkan perbandingan lah SMF kita dengan broker-broker yang lain lah. Dekat sini kita 5.2. In fact kita adalah yang terendah dibandingkan dengan broker-broker yang lain. Okay. Ini maksudnya kita compare SMFI dari RHB dengan SMFI dari broker lain, ya. Apple to apple comparison. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau sekiranya ada apa-apa persoalan, tuan-puan boleh unmute, boleh tanyalah. Kalau saya boleh tolong waktu ni, saya tolong. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa soalan, boleh tanya atau boleh type dalam tu chat box. Kami sini ada nampak satu klien tanya ini SMFI ini ikut syariah tak? Ya, ini SMFI memang adalah syariah. Ada apa soalan lagi tak? Ada apa-apa soalan lagi? Boleh chat ataupun boleh tarik terus. Tuan-tuan dan puan-puan, SMFI ini adalah kasih satu keperluan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan mau guna duit, boleh macam tadi Rose cakap, boleh press you punya share dan keluarkan duit. Betul. Mungkin Rose boleh kasih satu contoh macam mana keluarkan itu duit tak? Mungkin contoh klien masukkan 50,000 saham. Akan boleh keluarkan berapa duit? Saya share screen balik dia punya yang SMF tadi tu. Okey. Okey, dia macam ni Kalau sekiranya tuan-puan ada saham yang bernilai 200,000, jadi saham tu boleh dicagarkan dengan RHB Investment Bank. Okey, daripada 200,000 ni, had pengeluaran yang dibenarkan adalah 60% dari nilai saham. Jadi, technically kalau 60% tuan-puan boleh dapat cash sebanyak 120,000.
Tapi kita masa apply ada had kelulusan, approve limit yang diberikan oleh bank. Okay? Sekiranya had kelulusan hanya 100,000, tuan-puan walaupun tuan-puan dah pledge 200,000 ni, tuan-puan hanya boleh dapat 100,000 saja. Itu maksudnya. Ya, terima kasih Rose. Ada tuan-tuan dan puan-puan ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada soalan lagi, sekian terima kasih. Saya mau ucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. And thank you very much and have a nice day. Okay, terima kasih semua orang Keluang. Jumpa lagi insyaAllah. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh jumpa dengan Wong. Wong mungkin boleh akan tolong. Kalau ada apa keperluan atau soalan lagi, pun boleh telefon kami lah atau Bimaizia IHP kami. Okay. Ya, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, thank you Rose, thank you. You're welcome, you're welcome. Okay. Finish, I'm done. Thank you. Penat mulut cakap 1 jam.